Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduka rabbi wa asta'inuka wa usalli wa usallim ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang kita perolehi, yang kita nikmati dan yang kita kecapi. Mudah-mudahan dengan segala nikmat tersebut dapat terus edarkan kita bahawasanya kita sentiasa memerlukan Allah Subhanahu wa taala, dan kita seharusnya tunduk dan patuh pada segala perintah dan larangannya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dapat sama-sama kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala kan masih lagi diberikan kesihatan, diberikan kekuatan, diberikan masa ruang kita, masa yang luas kepada kita untuk kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, mungkin ada orang yang masa ni mungkin tidak sibuk, tetapi hatinya sibuk untuk duduk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kehadiran bulan ini seharusnya kita dapat fokus, kita dapat tumpukan berkaitan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat secara tanggungjawabnya, maka tanggungjawab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan bermusim, tetapi setiap masa, setiap hari, setiap masa dalam kita, mungkin dalam solat kita lah, waktu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di situ ada tuntutannya, ada kefahamannya, ada penghayatannya yang perlu kita hayati daripada ikrar kita itu, bahwasanya Muhammad itu pesuruh Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad itu ialah insan. Allah Subhanahu wa taala sifatkan siapa yang mahu balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mahu mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mahu berjaya ataupun selamat di akhir akhirat, maka dia akan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh ikutan, sebagai panduan dalam kehidupannya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kita untuk kali yang seterusnya. Dalam pertemuan yang lepas kita telah melihat ataupun bermuzakarah di dalam kitab Fiqhul Sirah, fiqh ataupun kefahaman berkaitan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita katakan dalam Rabiul Awal ini, mungkin ramai orang yang menceritakan kepada kita mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat juga daripada sudut kita semenjak daripada dahulunya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara hakikatnya, bagaimana yang kita sebutkan tadi, penghayatan berkaitan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya harian, sifatnya dalam kehidupan kita. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan panduan kehidupan itu bermula daripada bangun tidur sehinggalah kita tidur semula. Ada doa-doanya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mungkin kita lihat dalam agama lain, mungkin secara khusus ni tidak ada begitu. Bangunnya tidur ada doa, bangun tidur, kemudian mungkin diuruskan dengan mandi,
pakai baju dan sebagainya, sehinggalah kita tidur semula. Maka di situ diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa-doanya. Dan doa itu adalah salah satu perkara kewajipan kepada kita. Doa ini adalah zikrullah juga. Selain daripada kita zikir biasa dengan lafaz-lafaz zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, selain daripada kita berzikir dengan zikir-zikir kita selepas daripada solat, mungkin zikir kita di siang hari, di malam hari, maka antara zikir yang seharusnya kita berikan perhatian, mengambil penting, itulah dia doa-doa pada setiap perbuatan kita itu. Kerana itu kita lihat, walaupun mungkin kita makan, tapi yang kita minta jawab daripada api neraka. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada penghayatan di situ. Bukan saja berkaitan minta rezeki kita diberkati, tetapi jauhkan kita daripada api neraka. Jadi doa-doa itu adalah zikir, adalah zikir. Dan kita sebagai orang mukmin, orang muslim, diseru, ya ayyuhallazina amanu zkurullah, wahai orang yang beriman, uzkurullah, ingatilah Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, zikran katsira, zikir yang banyak. Zikir yang banyak itu itulah antaranya, selain daripada kita baca Quran, selain daripada kita baca selawat dan sebagainya, selain daripada zikir yang mengiringi solat itu, maka zikir lain juga ialah doa-doa yang kita bacakan dalam setiap perbuatan kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan yang lepas kitab Fiqh Sirah ini karya Sa'id Ramadan Al-Muti Al-Syahid, kita telah lihat berkaitan tentang pentingnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan sirah itu kita boleh lihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum dikisahkan, sebelum lahir sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, daripada kedudukan yang pelbagai, sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang kita katakan kawan, rakan dan sebagainya, segalanya dicatatkan, segalanya ditulis oleh kita kata boleh kita mendapatkan kisah tersebut. Dan di antara kepentingannya sebagaimana yang kita jelaskan dalam pertemuan yang lepas, bahwasanya sejarah Nabi SAW itu berkait dengan agama Islam. Banyak hadis, banyak kita katakan ayat Al-Quran turun berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Apa yang berlaku, maka di sana disebutkan sebab wurud, sebab datangnya hadis tersebut. Begitu juga ayat Al-Quran, ada disebut sebagai sebab nuzul. Kenapa turun ayat ini, maka di situ ada kisahnya. Ada kisahnya yang kita kata kalau kita faham kisah itu, maka kita akan lebih faham situasi bagaimana mungkin ayat Al-Quran itu turun, ataupun bagaimana kisahnya sehingga Rasulullah SAW menyatakan pandangan Nabi SAW yang kemudian dicatatkan sebagai hadis. Itu masuk berkaitan tentang sumber-sumber sirah Nabi SAW. Secara umum dapat disebutkan di sini bahawa sumber dan rujukan sirah Nabawiyah ada 3, iaitu kitab Al-Quran, kitab Allah, sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang sahih, dan juga daripada kitab-kitab sirah. Ini berkaitan tentang sumber sejarah Nabi SAW yang kita dapatkan. Yang pertama adalah daripada Al-Quran. Kitab Allah, Al-Quran, kitab Allah merupakan rujukan pertama untuk memahami sifat-sifat umum Rasulullah SAW dan mengenal tahapan-tahapan umum daripada sirah yang mulia ini. Ia mengemukakan sirah Nabawiyah dengan menggunakan salah satu daripada 2 uslub. Pertama, mengemukakan sebahagian kejadian dari kehidupan dan sirahnya, seperti ayat-ayat yang menjelaskan tentang perang Badar, Uhud,
Khandaq dan Hunain, serta ayat-ayat yang mengisahkan perkahwinan dengan Zainab binti Jahsy. Ini bentuk yang pertama bagaimana yang kita boleh lihat di dalam Al-Quran. Sirah Nabi SAW itu tercatat di dalam beberapa surah yang kita sebutkan tadilah sebab nuzulnya, mengapa turun ayat tersebut. Banyak ayat-ayat yang turun berdasarkan kepada situasi yang berlaku kepada Nabi SAW. Kalau kita tengok ada orang Yahudi datang, orang Nasara datang, Kristian datang, bertanyakan Nabi SAW berkaitan tentang mungkin Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi, Kristian ataupun Nasara mengatakan Nabi Ibrahim itu Kristian Nasara. Keturun ayat Quran, maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslimah. Tidaklah Nabi Ibrahim itu Yahudi, tidak juga Nasara, Kristian, tetapi hanifan muslimah. Yang hanif, yang suci, yang muslim. Itu antara contoh bagaimana ayat itu turun dan kisah di sebaliknya. Kalau kita tengok Nabi Ibrahim ni bapa kepada segala Nabi lah. Kebanyakan Nabi Ibrahim ada anaknya Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail. Daripada Nabi Ishak inilah dia keturunan Bani Israel. Bagaimana Nabi Yaqub itu adalah datuk kepada yang lain-lain lah. Yang lain-lain turun daripada itu yang disebutkan keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, anaknya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub kalau ikutkan nama lainnya adalah Israel. Jadi Bani Israel adalah Bani Yaqub, anak-anak kepada Nabi Yaqub. Maka itu keturunannya. Banyak Nabi di situ daripada Bani Israel. Adapun Nabi Ismail, maka itulah keturunan daripada Arab. Jadi kalau berdasarkan kepada kedudukan itu, maka kita boleh lihat Arab dan juga Israel ini adalah sedatuk lah, adalah sedatuk. Tetapi itulah kita katakan keturunan begitulah. Kalau dalam Israel itu ataupun anak Nabi Yaqub itu pula ada 12 kita katakan puak. Daripada anak-anak yang 12 itu maka membentuk puak-puak ataupun kita kata suku lah, suku di dalam kalangan Bani Israel. Ada Yahuza dan sebagainya daripada Nabi Yaqub. Jadi itu antara contoh. Begitu juga contoh-contoh yang lain daripada peperangan-peperangan yang berlaku. Peperangan yang berlaku, apa sebabnya, apa hikmahnya, apa kita katakan kefahaman daripada fiqh itu yang kemudiannya menjadi asas kepada pandangan dalam Islam. Pandangan dalam Islam. Kalau mungkin kita katakan ada beberapa contoh dalam Al-Quran itu mungkin di sebalik kisah, tapi daripada sebalik kisah itu memberi petunjuk kepada tindakan apa yang perlu dibuat. Sebagai contoh, Rasulullah SAW ada dalam hadis mengatakan tidak benar supaya bangun, orang datang bangun dengan maksudnya menghormati dia, bukan katakan larangan yang kita katakan yang haram, tetapi tidak digalakkan. Tetapi dalam masa yang sama kita sebutkan Zaid Hasan bin Sabit bangun juga. Itu juga bila datang pemimpin Ansar, maka Rasulullah minta supaya bangun. Jadi daripada kisah-kisah yang ada ini memberi faham kepada yang menilai bahawasanya di situ memberi panduan di dalam kehidupan. Begitu juga dalam contoh-contoh yang banyaklah, contoh-contoh yang banyak berkaitan tentang perubatan. Berkaitan tentang perubatan, kalau kita lihat mungkin ada hadis yang berkaitan Rasulullah larang daripada menggunakan najis sebagai ubat. Perkara yang daripada najis jadi ubat Rasulullah larang. Ada hadisnya. Tetapi dalam beberapa hadis yang lain ada sahabat yang minta izin untuk gunakan air kencing unta pada satu keadaan. Rasulullah izinkan. Jadi itu kita lihat antara kisah sehingga ulama menganalisis situasi itu.
Asasnya najis itu tidak boleh jadi ubat. Itu asasnya lah. Tetapi kalau dah katakan tak ada sangat ubat yang lain, maka itu berdasarkan kepada hadis yang Rasulullah izinkan. Itu situasi kita katakan hadis lah daripada hadis. Bukan kita kata pada hari ini mungkin ada orang yang melihat hadis, maka dia nak terus faham daripada hadis tersebut secara, kita kata secara mudah begitu. Tidak. Kita perlu menganalisis hadis-hadis yang berkaitan. Inilah dia yang dibuat oleh ulama fiqh kita. Ulama fiqh kita dia kumpul hadis yang dia kumpul semua hadis. Okey, semua hadis, dalam semua hadis berkaitan. Mungkin ada yang hadis sifatnya umum dan khusus. Ada hadis yang bersifat nasikh dan mansukh. Mula-mula Rasulullah bagi, kemudian Rasulullah tak bagi. Ada hadis yang tadi mengkhususkan situasi tertentu dibolehkan. Jadi itu yang para ulama fiqh kita buat. Mereka menganalisis hadis-hadis yang ada, kemudian mereka merumuskan hukum. Tetapi salah kalau orang tu dia terus, mungkin dia katakan yang bersifat betul kita katakan literalis lah. Tengok saja hadis maksudnya, maka dia keluarkan hukum. Tengok saja ayat Al-Quran, satu ayat Al-Quran, maka dia faham itu, maka dia letakkan hukum. Dan begitu. Hukum ini perlu dianalisis dengan alat-alat dia lah. Mungkin daripada sudut ilmu bahasa dia. Mungkin kalau ulama sebutkan tafsir itu, kalau nak ditafsirkan perlu kepada 10 ilmu. Ilmu bahasa Arabnya ada berapa jenis ilmu. Ilmu tata bahasa, nahwu sharafnya, ilmu makna, berkaitan makna, badi' bayan, balaghah. Itu daripada sudut kehalusan bahasa. Mungkin ilmu lain, ilmu daripada sudut akidahnya, fiqhnya, dan macam-macam lagi. Yang kita katakan sekurang-kurangnya 10 ataupun 12 ilmu. Barulah kita kata ada alatnya. Tetapi ada kelompok yang mudah-mudah dia melihat ayat Quran maksudnya, ataupun hadis, satu hadis saja maksudnya, maka dia menyimpulkan hukum. Itu tidak ada. Sebab fuqaha ataupun ahli fiqh dia menyimpulkan hadis-hadis yang berkaitan ataupun ayat Quran yang berkaitan. Satu situasi bila berlaku perkara, maka dia menjelaskan ayat Al-Quran itu, menjelaskan secara langsung sejarah di sebaliknya ataupun kisah di sebaliknya. Yang kedua, mengomentari peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk menjawab masalah-masalah yang timbul, atau mengungkapkan masalah yang belum jelas, atau untuk menarik perhatian kaum muslimin kepada pelajaran dan nasihat yang terkandung di dalamnya. Kalau tadi memang dah ada kisahnya, turun ayat Al-Quran, yang kalau kita katakan sebab nuzul, kenapa ayat ini turun, maka di situ ada kisah di sebaliknya. Yang kedua ini, ayat Quran menceritakan perkara yang menjawab isu-isu berkaitan. Masih lagi kita kata kalau dalam kita mempelajari sebab nuzul itu, masih sama jugalah. Mengapa Allah Ta'ala perintahkan hukumnya begini, maka kalau ditengok juga kisah di sebalik itu, ada kisah di sebaliknya. Ataupun untuk memberi pelajaran tadilah, pelajaran dan ataupun nasihat daripada kandungan ayat tersebut. Semua itu berkaitan dengan salah satu aspek daripada sirah ataupun permasalahannya. Dengan demikian halnya, dengan demikian hal itu telah menjelaskan banyak hal dari berbagai masa kehidupannya yang beragam, urusan serta aktivitinya. Ini kalau kita katakan di sebalik ayat Al-Quran itulah. Tetapi pembicaraan Al-Quran tentang semua itu hanya disampaikan secara terputus-putus. Kalau kita tengok sirah dalam Al-Quran ni, kalau kisah Nabi-Nabi ni pun banyak tempat. Kalau kita tengok cerita Nabi Adam pun ada banyak tempat. Dalam surah Baqarah ada, dalam surah mungkin Al-Araf ada, dalam surah yang lain juga ada. Kisah Nabi kita Muhammad SAW juga begitu. Jadi sebab tu kalau dikatakan bukanlah secara khusus Al-Quran itu kitab berkaitan tentang sejarah.
kalau setengah orang yang kritik Al-Quran, dia kata Quran ni macam kita sejarah je, kita peristiwa. Tapi kalau kita lihat aspek itu yang dikatakan sejarah, tidak. Bukan Al-Quran itu, walaupun mungkin surah itu nama dia surah Kahfi, tapi bukan hanya ada tentang Ashabul Kahfi saja. Ada pelbagai cerita di dalam itu, 3 atau 4 topik besar dalam surah Kahfi. Kalau mungkin surah Maryam juga begitu. Taha, mungkin kalau Taha itu di antara surah-surah yang menyebut tentang nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Taha. Surah Yasin, Yasin adalah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sesuai dengan ayatnya lah, Yasin innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau di kalangan orang yang diutuskan, Nabi yang diutuskan, engkau ada di situ kan. Taha ma anzalna alaika, bila kami turunkan ke atas kamu. Jadi kamu itu siapa? Merujuk kepada Taha, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ayat itu sepenuhnya, surah Taha, surah Yasin, tidaklah kita berkaitan tentang satu-satu tajuk sahaja. Kalau kata nama surah Baqarah, mungkin bukan cerita surah Baqarah sahaja. Jadi itu menolak dakwaan yang mengatakan Al-Quran itu ialah kitab sejarah. Tetapi sejarah yang ada, kisah yang ada, tujuannya tak lain dan tak bukan adalah sebagai pengajaran. Ada sesuatu yang boleh kita dapatkan pengajarannya daripada surah-surah yang ada. Hatta kalau kita lihat mungkin cerita berkaitan tentang Nabi adik-beradik kepada Nabi Yusuf, adik-beradik Nabi Yusuf, yang mana kita tengok kisahnya. Dalam surah Yusuf itu banyak juga kisahnya. Apabila mereka ni nak masuk ke dalam satu bandar, maka diperintahkan oleh Nabi Yaqub, udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuk kota itu daripada pintu-pintu yang pelbagai, jangan masuk satu tempat saja. Sebab apa? Itu kalau orang yang analisis, dia katakan untuk mengalih perhatian. Kalau kata Nabi Yusuf itu tampan, handsome dan sebagainya, mungkin adik-beradiknya ada juga tempias itu. Jadi untuk menjauhkan pandangan ataupun apa kita ketempuan orang untuk memandang, maka mungkin tidak masuk secara sekaligus, masuk banyak tempat, mungkin tak jadi perhatian. Jadi ini yang dihuraikan berkaitan tentang penyakit kerana pengaruh mata. Disebutkan ain. Ini al-ainul haq, dalam hadis disebutkan begitu. Penyakit kerana pengaruh mata ini benar. Kadang bukan sebab apa, tetapi kerana mungkin terlalu kagum, terlalu menganggap perkara itu hebat dan sebagainya, maka itu yang disebutkan sebagai penyakit kerana pengaruh mata. Jadi antara kaedahnya apa tadilah, masuk daripada pintu yang pelbagai supaya mengalihkan perhatian. Itu antara pengajaran yang diambil daripada kisah, daripada sebuah kisah, daripada apa yang diceritakan daripada Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu kesemuanya itu hanya disampaikan, kisah-kisah Al-Quran itu disampaikan secara terputus-putus. Betapapun beragam uslub Al-Quran itu dalam menjelaskan segi sirahnya, walaupun Al-Quran ini kita katakan kaedahnya berbagai, tetapi tidak lebih hanya sekadar menjelaskan secara umum dan penyajian secara global dan sekilas tentang beberapa peristiwa dan berita. Demikianlah cara Al-Quran dalam menyajikan setiap kisah tentang para nabi dan umat-umat terdahulu. Banyak pelbagai tempat dikisahkan pada satu ayat dan dalam satu surah, mungkin dalam beberapa ayat sahaja, beberapa ayat sahaja dikisahkan tentang satu-satu kisah, satu-satu peristiwa. Okey, itu yang pertama. Sumber sirah nabawiyah adalah Al-Quran. Namun kita sebutkan tadi, Al-Quran itu menceritakan secara umum. Maka penting daripada itu kita melihat kepada sebab nuzul.
Jadi kalau kita katakan mungkin kita nak baca Al-Quran secara penghayatan, kita kata sehari kita nak baca 2-3 ayat, maka mungkin kita baca terjemahan satu. Yang kedua mungkin yang sebolehnya, maka hari ini macam-macam Quran ada, jenis-jenis Quran yang cuba dicetak dengan nilai tambah yang berbagai. Kalau boleh dapatkan yang ada sebab nuzul, sebab nuzul, apa kisah di sebalik ayat tersebut. Kalau ada lagi tambahan mungkin boleh pengajaran pengajaran. Di pengajaran ni banyak dalam kitab tafsir lah. Kalau mungkin Quran yang tidak tebal sangat, mungkin ada ni sebab nuzul lah. Dan sebab nuzul ni tidak semua ayat itu berkaitan tentang satu cerita. Sebagaimana cerita pun diduduk dalam tempat-tempat yang berbagai. Sebab tu kalau kita tengok contoh ayat surah Ali Imran tu, awalnya ceritakan tentang tadilah ada kelompok Yahudi dan Kristian datang bertanya kepada Nabi SAW. Maka secara umumnya surah itu merujuk kepada sebab nuzulnya itu. Sedangkan dalam kisah-kisah yang kalau dilihat dalam surah Ali Imran itu banyak juga lah, banyak juga. Tetapi umumnya itu kita katakan kaitan tentang sebab nuzul. Sebab tu kadang satu sebab nuzul ayat itu ada dalam beberapa surah. Sebab kisah itu diceritakan sedikit di sini, sedikit di tempat yang lain. Kan itu juga ulama kemudiannya ada pula ilmu yang disebut ilmu munasabah, munasabah ayat. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kita katakan pada ayat ini cerita begini, dan apa munasabah ayat sepasnya? Itu ada pula ilmu lain lah yang lahir daripada pemahaman Al-Quran. Sebab itu kalau kita lihat kebanyakan ilmu dalam Islam ini, ilmu Islam lah, memang dia tidak lari daripada Al-Quran. Bagaimana kita sebut tadi lah, daripada Al-Quran itu kalau ditinjau aspek bahasanya, maka Al-Quran juga menjadi panduan dalam ilmu tata bahasa, sastra Arab. Kalau ditinjau daripada sudut kaedah dakwah, maka Al-Quran itu juga boleh dijadikan panduan. Kemudian daripada sudut kita katakan, kalau yang tadi sebab munasabah ayat juga begitu. Mengapa bila Allah Ta'ala sebut begini, maka begini. Itu banyaklah munasabah ayat ni. Kadang-kadang di hujung ayat tu cukup dah. Di hujung ayat tu contohnya kenapa Allah Ta'ala tutup dengan Azizul Hakim. Kenapa Allah Ta'ala tutup dengan Raufur Rahim. Itu juga dihuraikan munasabahnya. Mengapa Allah Ta'ala tutup begitu. Itu kalau satu ayat. Kalau antara satu ayat lain, itu munasabah lain. Antara satu surah dengan satu surah lain juga ada munasabah. Itu besarnya mukjizat Al-Quran, sehingga dia dapat dirujuk dalam berbagai ilmu. Yang kedua, sumber kepada sirah Nabi SAW adalah sirah Nabi yang sahih. Ini apa yang terkandung di dalam kitab-kitab para imam, hadis yang terkenal jujur dan amanah, seperti kitab-kitab yang 6, kitab-kitab Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian dicampur lagi kitab yang ke-6, 7, 8, itulah dia kitab Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, mungkin Sunan Darimi, adalah dia disebutkan Sahihain, 2 kitab sahih, Bukhari, Muslim. Kitab yang 6 tambah pula Tirmizi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah. Katakan 8 pula ataupun 9, tambah tadi Muwatta, tambah tadi Musnad Imam Ahmad, tambah pula kita beberapa kitab lagi lah, beberapa kitab Daraqutni dan sebagainya. Itu adalah nama-namanya. Sumber kedua ini lebih luas dan lebih rinci, hanya sahaja belum tersusun secara urut dan sistematis yang dalam memberikan gambaran kehidupan Rasulullah SAW sejak lahir sehingga wafat. Hal ini disebabkan buruhan. Kalau kita tengok kepada kitab-kitab hadis, kebanyakan kitab hadis itu disusun dalam bentuk fiqh.
Itu sesuai dengan sebablah. Kerana di peringkat awal umat Islam ataupun di kalangan para ulama di peringkat awal selepas Rasulullah SAW, mereka membincangkan berkaitan tentang pemahaman hadis untuk tujuan pemahaman hukum, untuk kesimpulan hukum. Kalau kita tengok imam-imam mazhab kita yang besar itu juga adalah ahli hadis. Sebagaimana kita maklum, Imam Syafi'i itu ada musnadnya, Imam Ahmad bin Hanbal ada kitab hadisnya, Imam Malik ada kitab Muwatta'nya. Mengapa? Kerana ketika itu kita tengok daripada situasinya, selepas Rasulullah SAW, para sahabat, ketika ada para sahabat ni, maka para sahabat ni dirujuk untuk pemahaman hukum hakam, ditanya berkaitan tentang hukum hakam. Sebab itu sahabat yang terkenal mungkin Abdullah bin Umar, Sayyidina Umar, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali. Ini di antara sahabat-sahabat besar yang dirujuk kefahaman mereka ataupun fatwa mereka berkaitan tentang hukum hakam. Okey. Selepas daripada itu, maka dirujuklah kepada orang-orang yang alim selepas daripada generasi sahabat ini, tabi'in, tabi'in. Maka ketika itulah ada ni imam-imam empat yang terkenal itu. Jadi peringkat awal mereka menghuraikan berkaitan tentang kefahaman fiqh, dan selepas daripada itulah baru dihimpun hadis-hadis. Sebab itu boleh kita lihat kitab-kitab hadis itu disusun dengan tajuk-tajuk fiqh, tajuk-tajuk berkaitan fiqh. Mungkin hadis pertama berkaitan tentang niat, kemudian hadis seterusnya berkaitan tentang taharah, hadis seterusnya berkaitan tentang taharah pada mandi, ada berkaitan wudu, ada berkaitan solat. Memang kita kata tujuan ataupun teras dalam pengumpulan hadis itu asalnya ialah hukum fiqh. Kerana itu, sebab itu kalau ada orang tanya kenapa kita ni kita katakan kenapa nak pegang kepada mazhab, kenapa tidak pegang kepada hadis sahih sahaja. Hadis sahih itu kita katakan kemudian daripada sudut kedudukan tadi begitu. Maksudnya ulama fiqh, imam mazhab yang empat, mereka ini berfatwa berdasarkan hadis-hadis yang mereka analisis, mereka kumpul. Kemudian daripada itu barulah datang imam-imam hadis. Sebab itu semua imam hadis itu bermazhab. Bermazhab. Kena pula orang yang kemudian pula yang tak nak bermazhab, katanya nak pegang kepada hadis. Silap keadaan. Kalau kita tengok imam hadis ini datang kemudian daripada imam fiqh, imam mazhab. Mereka mengumpulkan hadis-hadis kerana adanya fiqh sebelum itu. Kalau contoh Imam Tirmizi, Imam Baihaqi, mereka banyak mengumpulkan, Imam Baihaqi mengumpulkan tentang dalil-dalil daripada mazhab Syafi'i, dihimpunkan hadis. Jadi pelik pula imam yang mengumpul hadis itu bermazhab, kena pula yang kemudian ni kata nak pegang kepada hadis, mereka mendakwa tidak mahu bermazhab. Okey. Kita lihat kepada susunan. Mengapa kalau hadis tadi dia disusun berdasarkan kepada fiqh, daripada tajuk fiqh. Tidak tersusun hadis kalau kita katakan berkaitan sirah secara umum. Tidak. Mungkin kita jumpa kitab hadis berkaitan tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih kepada syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Rasulullah ini rambutnya macam mana, Rasulullah ini berjalan macam mana, apa yang Rasulullah suka, apa yang Rasulullah tidak suka. Tapi kalau macam sirah kita belajar itu, tidak ada kitab hadis yang susun sebegitu. Mengapa? Jadi dia katakan ada dua hal, dua sebab. Pertama, sebahagian besar kitab-kitab ini disusun hadis-hadisnya berdasarkan kitab fiqh, bab fiqh, atau sesuai dengan satuan perbahasan yang berkaitan tentang syariat Islam.
Di hadis itu dihimpunkan di peringkat awal memang kerana fiqh. Tajuk-tajuk pun berdasarkan tajuk fiqh. Kerana itu hadis-hadis yang berkaitan dengan sirah nabawiyah yang menjelaskan bahagian kehidupannya terdapat berbagai tempat di antara semua bab yang ada. Kalau nak tengok kisah di sebaliknya begitu jugalah. Sebab hadis tak disusun dalam tajuk fiqh, tetapi sebab hadis itu. Kalau Quran disebut sebab nuzul, kalau hadis sebab urut lah, urut ni datang, nama datangnya hadis tersebut. Yang kedua, para imam hadis khususnya penghimpun kutub sittah ataupun hadis yang 6 tu, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, ketika menghimpunkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencatat riwayat sirah secara terpisah, tetapi hanya mencatat dalil-dalil syariah secara umum yang diperlukan. Memang khusus disusun secara tema. Temanya adalah tema kitab-kitab fiqh. Di antara keistimewaan sumber kedua ini ialah bahawa sebahagian besar isinya diriwayatkan dalam sahih, sanad yang sahih yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada sahabat yang merupakan sumber khabar yang mangkul, khabar yang dipindahkan, sekalipun ditemukan pula beberapa riwayat dhaif yang tidak boleh dijadikan hujah. Kalau kita lihat kepada kelebihan sumber yang kedua ini, itulah dia ada sanad ni. Dan sanad ni sangat penting, sangat penting dalam kita katakan sumber pengetahuan. Orang boleh dakwa apa pun. Saya ni kalau hari ni mimpi, saya ni mimpi sekian, saya ni belajar sekian, saya ni ada ilmu sekian, saya ni tahu sekian. Tetapi yang membuktikan dakwaan itu itulah dalilnya ataupun daripada sudut dalil periwayatan itu, kisah itu. Dia kata belajar dengan wahyi, sedangkan daripada sudut tahun kehidupannya tak boleh nak diterima. Maksudnya dia bertemu dengan orang itu. Jadi di situ menunjukkan pendustaan. Dia mengatakan dia ini belajar daripada orang ini, tak ada pun bukti, tak ada pembukti memang dia mendapatkan ilmu daripada orang itu. Jadi sanad ni sangat penting. Dan kalau kita dengar, itu juga hasil daripada ilmu yang lahir daripada Islam. Kalau kita tengok kitab-kitab suci agama lain, dalam sejarah itu dah hilang lama dah, ratusan tahun hilang. Mungkin apa tu Taurat ataupun Injil juga, ratusan tahun Taurat itu hilang. Tetapi tiba-tiba kata ada pula, mana datang ni? Ada pula riwayat dia katakan ditulis secara ilham. Kalau ditulis secara ilham ni kita nak percaya macam mana? Jadi itu pentingnya sanad ataupun periwayatan daripada siapa kepada siapa sampai kepada sumbernya. Itu kesan daripada hadis. Dan yang ketiga ialah riwayat sirah ini diambil daripada riwayat para sahabat secara turun-temurun. Ini juga melihat kepada sanad. Kalau kita kata kitab hadis itu dahlah orientasinya ialah kitab fiqh, tajuk fiqh, maka ada juga kisah-kisah yang tidak dicatatkan kerana dia tidak masuk dalam orientasi fiqh tadi. Jadi itu yang diterima dalam kitab-kitab sirah. Dan ini daripada sudut riwayat ini dia tidaklah sebagaimana kitab fiqh tadilah. Kerana kitab fiqh, hadis yang kita kenal itu orientasinya fiqh, maka dijaga daripada sudut sahih ataupun mesti kuat riwayat. Kalau ini, maka kalau riwayat itu daripada temurun, daripada keluarga ke keluarga, maka kita nak nafi macam mana lagi, kan? Sebagai contoh kita lah, kita dalam kita mengisahkan siapa ayah kita, siapa datuk kita, siapa keturunan kita sahaja yang ada maklumat itu, kan? Ada mungkin boleh dibuktikan oleh adik-beradik kita ataupun kenalan yang dekat. Tapi orang yang jauh, maka dia tidak akan tahu perkara tersebut. Sebab itu kalau riwayat dalam sirah ni agak longgar sedikit.
berbanding kalau dalam hukum hakam tadi. Itu sumber yang ketiga. Maka dalam ini banyak sirah itu disusun berdasarkan kepada riwayat Muhammad bin Ishaq. Itu pun ada orang yang tohmah dia, tohmah dia kata Syiah dan sebagainya. Jadi itu sumber-sumber yang ada. Cuma kita tekankan di sini pentingnya periwayatan itu daripada sudut sanadnya lah. Dia menetapkan daripada siapa sampailah kepada sumbernya yang sahih. Okey. Kemudian daripada riwayat Ibnu Ishaq itu, maka sirah juga ditulis daripada Ibnu Hisham. Ibnu Hisham. Riwayat Ibnu Ishaq ni banyak yang dah tak ada. Yang kita banyak sampai kat sirah ini banyak daripada riwayat Ibnu Hisham. Okey. Kemudian daripada itu maka ditulis kitab-kitab sirah yang berbagai jenisnya. Bagaimana yang kita sebut dulu, ada yang jenis syama'il, cerita tentang peribadi, ada yang cerita tentang perang Nabi, ada yang cerita tentang khasa'is keistimewaan Nabi, ada yang cerita tentang dalil-dalil kenabian. Itu pecahan-pecahan daripada kitab sirah. Jadi asalnya sekadar itu tajuk kita pada hari ini, iaitu berkaitan tentang sumber-sumber sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang itu daripada Maha Saya mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ta'ammana wa asrarna wa 'alamna wa anta a'lamu bihi minna. Anta muqaddim wa anta muakhir, la ilaha illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.